Sharif Dol tiba-tiba jadi hero. Pelakon yang sangat terkenal dengan watak jahat ini, bernama Sharif Dol bin Asnawi dilahirkan di Medan, Sumatera pada tahun 1926. Tak banyak cerita tentang kehidupan awal Sharif Dol. Tapi, waktu Sharif buat kemunculan pertamanya, di layar perak pada tahun 1952, dia terus dapat tawaran jadi hero. Ini kerana pihak Shaw Brothers waktu itu terdesak untuk mencari pelakon hero baru sebab hero-hero lain yang dah established seperti P. Ramlee, S. Rumaino dan Osman Gumanti masing-masing terikat dengan komitmen di set penggambaran pengarah lain. Kemunculan Sharif Dol tiba-tiba dijadikan hero dalam sebuah filem berjudul Syurga Dunia arahan B.S. Rajhans dengan menggunakan nama M. Sharif. Malangnya filem ini tak dapat ditonton lagi disebabkan salinannya dipercayai telah hilang dalam simpanan. Bertambah malang lagi, apabila filem Syurga Dunia itu tidak mendapat sambutan yang baik, waktu filem itu ditayangkan di panggung, dikatakan Sharif Dol terus diturun pangkat menjadi pelakon tambahan saja lepas tu, disebabkan beliau ketika itu belum dikenali ramai. Walau bagaimanapun, Sharif Dol tidak berputus asa. Dia tetap ingin teruskan kerjaya lakonannya di studio Jalan Ampas dengan harapan akan dapat peranan yang lebih baik dalam filem-filem akan datang. Ketika P. Ramlee dilantik menjadi pengarah filem Penarik Beca pada tahun 1955, dia telah memberi peranan kecil kepada Sharif Dol sebagai doktor yang merawat orang kaya. P. Ramlee nampak Sharif Dol mempunyai potensi untuk menjadi seorang pelakon watak jahat yang baik. P. Ramlee yang sememangnya, Master of Casting, itu telah memberi watak-watak jahat yang lebih berkualiti kepada Sharif Dol dalam filem-filem arahannya. Antaranya filem Seniman Bujang Lapuk telah membentuk Sharif Dol menjadi pelakon krok yang ada gaya tersendiri. Sampai satu tahap dia tak perlu buat muka bengis atau tinggikan suara sewaktu berlakon watak jahat dalam filem. Tengoklah dalam Seniman Bujang Lapuk, Sharif Dol cool je, walaupun wataknya sebagai Samseng besar. Selepas itu, Sharif Dol sentiasa diberi peranan sebagai antagonis atau krok. Memandangkan bentuk badannya tinggi dan sasa, ia menyerlahkan lagi watak jahatnya dalam filem. Selain dari filem-filem arahan P. Ramlee, Sharif Dol juga kerap berlakon di bawah arahan Jamil Sulong ketika di studio Jalan Ampas, seperti filem Batu Belah Batu Bertangkup, Isi Neraka, Lela Manja, Si Tanggang, Gerak Kilat dan Raja Bersiung. Selepas penutupan studio Jalan Ampas pada tahun 1967, Sharif Dol berhijrah ke Cathay Keris dan sempat berlakon dalam beberapa buah filem sebelum bersara daripada dunia lakonan pada tahun 1971. Di luar bidang lakonan, Sharif Dol bukanlah jahat seperti dalam filem. Dia menjalani kehidupan seperti orang biasa. Sharif berkahwin dengan isterinya yang bernama Alimah Ahmad dan mempunyai 10 orang anak. Boleh dikatakan siapa saja watak ekstra, baik yang berdialog atau tidak, semuanya meninggalkan kesan istimewa pada satu-satu scene. Sharif Dol adalah di antaranya. Impak mereka yang cukup besar, sehingga sekarang masih lagi dapat dirasakan dan menjadi babak dan dialog yang ikonik. Sharif Dol, Samseng Kampung Dusun, tagline yang disebut orang hingga ke hari ini, begitulah terkesannya watak Samseng yang dibawa oleh Sharif Dol dalam filem Seniman Bujang Lapuk arahan P. Ramlee pada tahun 1961. Nama sebenarnya ialah Sharif Dol Asnawi, lahir pada 1926 hingga 27 April 1979. Beliau ialah seorang pelakon filem hitam putih Melayu pada zaman kegemilangan filem Melayu di Singapura pada 1950-an dan 1960-an, sebahagian besarnya bersama Malay Film Productions atau MFP. Sharif Dol ialah generasi zaman emas Shaw Brothers di studio Jalan Ampas, Singapura atau lebih dikenali sebagai Malay Film Productions, iaitu sezaman dengan pelakon handalan yang lain seperti P. Ramlee, S. Rumaino, Jins Shamsuddin, Jamil Sulong, Aziz Sattar, S. Shamsuddin, Haji Mahadi, A. R. Tompel, M. Zen, Nordin Ahmad, Yusof Latif,
Osman Gumanti, Ibrahim Pendek, S. Kadarisman, Omar Rojik, Dato' Ahmad Mahmud, Aziz Jaafar, Saleh Kamil, Kemat Hassan, H.M. Busra, dan Omar Suiter. Sharif Dul telah membintangi lebih dari 20 buah filem yang hebat. Antara filem yang telah mengangkat nama beliau ialah filem Lela Manja, Seniman Bujang Lapuk, Semerah Padi, Jeffrey Zain, Gerak Kilat, Pendekar Bujang Lapuk, Ali Baba Bujang Lapuk dan Si Tanggang. Kebanyakan watak yang dibawa oleh beliau adalah berupa antagonis, seperti Samseng, penjahat dan seumpamanya. Setakat ini, watak baik yang pernah dilakonnya di bawah arahan P. Ramlee, iaitu filem Penarik Beca dan Ibu Mertuaku, satu-satunya watak baik dan selebihnya watak antagonis. Selalunya watak pelakon jahat, mesti bagi kepada pelakon kurang kacak, atau muka pecah rumah. Namun P. Ramlee telah mengubah tradisi itu, dan memberi watak jahat kepada pelakon kacak, saduk, atau yang bermuka baik. Sharif Dul antara pelakon terkacak yang telah berjaya memegang watak utama, sebagai orang jahat, di mana-mana filem arahan P. Ramlee. Sebab itu kebanyakan watak Sharif Dul melekat dan diingati dalam ingatan semua generasi hingga kini. Jaga-jaga Cik Salmah. Gedebuk, Cik Salmah jatuh basikal ke? Itulah saya kan dah kata, jaga-jaga, mari saya tolong. Angkat basikal Cik Salmah. Hai, marah nampak? Ini antara dialog Sharif Dul dalam filem Bujang Lapuk. Beliau memegang watak sebagai perosak cinta antara Saloma dan P. Ramlee. Rupanya Sharif Dul yang sering kita kenali sebagai Samseng Kampung Dusun, kebanyakan filem yang dibawakannya, beliau menggunakan nama sebenarnya dalam mana-mana filem arahan P. Ramlee. Rasanya ramai yang kurang tahu ajan hal ini. Nama Sharif Dul memang legend diguna pakai, untuk kebanyakan orang yang acah Samseng Kampung ataupun luar bandar. Siapapun dia artis zaman dulu-dulu, mereka semua berlakon bersungguh-sungguh, demi menjayakan watak itu sangat real dan diingati hingga kini. Mereka telah dilatih tidak menjadi sombong. Selepas 20 tahun bersara dari dunia hiburan, akibat faktor usia dan kesihatan, Sharif Dul telah meninggal dunia di usia 58 tahun pada hari Jumaat, 27 April 1979, akibat komplikasi pelbagai jenis penyakit yang dihidapinya. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Hospital Besar Singapura. Beliau dimasukkan ke hospital berkenaan selepas mengadu demam dan cirit-birit. Sharif Dul meninggalkan seorang isteri, Alimah Ahmad dan 10 orang anak. Jenazah beliau disemadikan di Pusara Aman, Singapura. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga rohnya dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Hadiahkanlah Al-Fatihah.